Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Agenda Awani dan mungkin ada sedikit kepelikan baru-baru ini apabila kita semakin hampir dengan pilihan raya negeri. Tetapi apa yang menjadi cakap-cakap di ruangan legar media sosial dan apa yang dilaporkan di akhbar dan berita dan sebagainya bukan berkisar banyak berkenaan dengan politik tetapi dengan ekonomi sejak kebelakangan ini. Apa yang dimaksudkan adalah prestasi Bursa Malaysia dan juga ringgit yang baru-baru ini sedikit tertekan, terutamanya apabila kita membandingkan dengan dolar Amerika. Jadi apa yang kita boleh faham mengenai mengapa prestasi ringgit begitu merudum sejak kebelakangan ini? Adakah wajar untuk kita bimbang dan apa yang kita boleh jangkakan dalam minggu-minggu akan datang? Saya mau bincang itu dalam episod Agenda Awani pada kali ini bersama dengan penganalisis ekonomi yang menyertai saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid. Prof, Assalamualaikum kerana menyertai kami sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, malangnya mata wang ringgit sudah pun disahkan sebagai mata wang Asia yang paling lemah tahun ini. Apa yang kita boleh faham mengenai mengapa prestasi ringgit begitu merudum sejak kebelakangan ini? Kadar tukaran, kita panggil kadar tukaran asing, kita bagi Malaysia kadar tukaran ringgit lah. Dia kadar tukaran ringgit ini merupakan harga satu harga ringgit untuk membeli ataupun untuk dijual bagi mendapatkan currency yang lain ataupun mata wang lain. Jadi dia adalah harga. Jadi secara betulnya harga ini sepatutnya tidak boleh dikawal. Tidak patut dikawal. Tapi kerana kesan-kesannya yang memberikan impak yang kurang menyenangkan kepada kita lah kan, dan juga kepada negara-negara lain juga yang mana mata wang mereka pun tertekan, maka intervention campur tangan ini memang dilakukan. Cuma gaya intervention itu saja yang berubah-ubah. Ya. Jadi tadi Luqman tanya mengapa kadar tukaran ringgit ini kita panggil merosot, deteriorated, kerana merosot. Kalau saya alihkan perhatian saya kepada cara lain pula saya fikir, iaitu mengapa kadar tukaran USD makin mengukuh. Itu jawapan dia. Jadi makna dia bermakna ialah USD ini merupakan mata wang asing yang akan dibeli dan dijual secara meluas oleh negara-negara kebanyakan di dunia, termasuk negara yang sangat kontroversial dengan US sekali, termasuk China pun sekali. Mereka akan menjual dan membeli USD. Jadi USD ini dipanggil sebagai World Reserve Currency. Maka dalam keadaan ingat kita baru keluar daripada COVID-19, kita ada juga krisis politik Rusia Ukraine. Kita ada pelbagai bentuk krisis politik antara Rusia, antara Amerika China. Jadi bila dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini, maka kita cuma nak mencari jalan bagaimana nak melindungi harta kita daripada terjejas apabila berlaku ketidaktentuan di dalam pasaran global seperti ini. Ya. Jadi caranya yang terbaik sekarang ni ialah kita mesti memegang satu currency. Jadi currency yang kita pegang, kita nak pegang ringgit, kita nak pegang US dollars, kita nak pegang Australian dollars, nak pegang Sing dollars, nak pegang renminbi, bagaimana? Yang mana satu? Jadi akhir-akhirnya kerana USD ini dia bersifat World Reserve Currency, makna dia World Reserve Currency ini kebanyakan commodity traded akan dinyatakan dalam USD, dalam nilai USD. Jadi makna dia USD ini sebagai World Reserve Currency. Maka untuk melindungi harta aset kita supaya jangan terus merudum jatuh kerana ketidaktentuan ini, maka mereka membeli US. Maka peningkatan dalam USD akan meningkat. Macam mana kita nak beli USD?
Bagi Malaysia kita mesti menjual ringgit dulu. Jadi ringgit kita jual dengan tidak ada orang yang banyak ingin membelinya. Begitu juga currency lain pun begitu juga. Dia menjual, katakan Sing dollars katakan. Terpaksa menjual Sing dollars untuk mendapatkan USD. Jadi makna dia USD will be in high demand, maka dia nilainya appreciate, nilainya meningkat. Jadi ia lebih kepada peningkatan dolar Amerika berbanding penyusutan ringgit dan juga peningkatan mendadak permintaan terhadap USD berbanding ringgit dan bukan sentimen yang terlampau memburuk terhadap ringgit itu sendiri, Prof. Tetapi betul, itu betul. Yang saya katakan, apa yang saya sebutkan tadi itu. Tetapi mengapa pula bilateral exchange rate, iaitu ringgit berbanding Sing dollars, ringgit berbanding dengan rupiah, ringgit berbanding dengan Australian dollars, ringgit berbanding dengan yen Jepun, mengapa berbeza-beza? Di sini letaknya perbezaan antara campur tangan, dasar-dasar campur tangan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Jadi misalnya katakan kita boleh mencampuri urusan ini dengan contohnya dengan bermain-main dengan interest rate. Jadi interest rate ni kat sini kita panggil OPR lah. Kalau di US dipanggil Fed rates. Jadi apabila Fed rate ni dia terus naik secara unilateral, mereka membuat keputusan itu secara sendirian kerana nak mengatasi masalah dia lah, masalah inflasi yang tinggi di sana. Dia naik kan, dan kita by right kita pun sepatut naikkan juga. Tetapi kita ada kekangan. Bila kita nak naikkan OPR kita menyamai dengan Fed rate, sepatutnya kita mesti naik lebih tinggi daripada Fed rate lagi. Federal Reserve punya rate. Tetapi kerana tekanan kita dalam negeri, orang tak suka. Yang ini pula kerana masalah politik pula. Kerana orang tak suka, maka secara keputusan politiknya ialah kita akur sajalah apa yang rakyat hendakkan. Jadi kita naikkan interest rate dengan keadaan yang sikit saja. Ya. Jadi untuk pemahaman mereka mungkin di luar sana, Prof, keperluan untuk menaikkan kadar faedah kita itu adalah untuk menjadikan ia lebih hampir dengan kadar faedah negara-negara seperti Amerika Syarikat, justru menjadikan ia lebih sesuai untuk supaya kita boleh menarik lebih ramai pelabur untuk terus melabur di Malaysia kerana kadar faedahnya juga agak tinggi dan pulangan juga akan tinggi. Sekiranya kadar faedah kita itu rendah, pulangan itu akan rendah dan mereka cenderung untuk mengeluarkan duit mereka dan melabur di negara lain. Tetapi Prof sebut tadi ada satu yang agak menarik kerana kita ada banyak lagi, ia tidak semudah itu, Prof. Kita ada banyak lagi faktor yang perlu kita depani seperti tekanan politik, kos sara hidup dan sebagainya yang mungkin akan menghalang kenaikan OPR secara drastik dan berterusan seperti yang mungkin sepatutnya kita lakukan. Jadi adakah Prof mengatakan bahawa Bank Negara mereka akan memesuarat tidak lama lagi untuk menentukan kadar OPR? Adakah Prof mengatakan bahawa secara teknikal dan secara teorinya mereka sebenarnya patut meningkatkan OPR? Tetapi tidak mengatakan mereka akan meningkatkan, tapi mereka patut meningkatkan dari segi ekonominya. Kalau dari segi kita melihat dari segi approach intervention dalam interest rate, yes, dia mesti meningkatkan OPR-nya lagi. Tapi kalau naik OPR, orang akan menjerit. Ya. Orang akan menjerit. Jadi dari segi politik pun tak begitu bagus dengan PRN sekarang ni semua kan. Cara yang lainnya selain daripada OPR, dia boleh intervene terus melalui exchange rate policy dia. Iaitu exchange rate policy ni, bank negara boleh secara aktif menjual dan membeli USD ataupun foreign currencies secara agresif. Tapi kalau mampu. Jadi kerana kita punya international reserve taklah sebesar mana. Kita tak seperti punya Singapore, tak seperti Taiwan. Jadi kita punya international reserve kecil. Jadi jangan cuba bermain-main lah dengan perkara sedemikian. Hangus kita dibuatnya nanti. Ini apa yang disebut oleh Menteri Ekonomi baru-baru ini, Prof. Rafizi Ramli, yang mengatakan bahawa itu satu perkara yang kita boleh lakukan, tetapi kita tidak ada cukup duit untuk menjual dan membeli sebarang mata wang itu secara besar-besaran. Kerana Prof sebut tadi kita tidak ada international reserve untuk beli untuk buat demikian. Jadi Prof, apa lagi perkara yang kerajaan boleh lakukan sebenarnya? Kerana satu
sisi ia adalah faktor luaran yang kita tidak boleh kawal seperti kadar faedah Amerika Syarikat. Satu lagi sisi adalah beberapa alat yang kita ada tetapi tidak mudah untuk kita laksanakan seperti menaikkan OPR atau membeli mata wang asing. Jadi dengan ketiadaan semua option ini, apa lagi option yang ada pada kerajaan untuk mengukuhkan nilai ringgit? Pertama sekali kita tanya satu soalan yang lebih fundamental, lebih basic lagi lah. Mengapa kita sibuk sangat dengan exchange rate ni? Kan? Saya rasa negara lain pun sama juga mengalami masalah kemerosotan exchange rate dia. Tapi kalau negaranya kukuh, ekonominya kukuh, mereka tak perlu bimbang sangat. Tapi kita ni kerana apa? Kerana keadaan ekonomi kita yang begitu rapuh. Saya ambil contohnya, katakan bagi soal pengguna, perubahan penurunan exchange rate ini menyebabkan cost of living kita meningkat. Tapi sebenarnya cost of living kita ni antara yang terendah, antara yang negara-negara yang paling rendah di dunia ni tau. Negara-negara yang cost of living di Malaysia ni antara yang negara yang rendah. Begitu juga peningkatan di dalam exchange rate ini akan menyebabkan cost of production, cost of import bagi pengeluar-pengeluar pun menjadi mahal kerana dia terpaksa mengimport bahan-bahan mahal. Jadi bila harga import menjadi mahal, kerana kita dengan penurunan kadar tukaran asing ini. Jadi bagi pengguna, dia terpaksa membeli barang-barang import dan kita terpaksa membeli kerana keanjalan barang-barang import ni adalah tidak anjal. Sebab tu kalau kita lihat inflasi makanan jauh lebih tinggi daripada inflasi headline. Jadi macam mana kita nak katakan kita jangan berbelanja makanan? Tak boleh, kita nak makan. Kita nak minum gitu. Jadi perlu penurunan exchange rate ni memang concern bagi kita. Begitu juga bagi pengeluar pun sama juga. Mereka akan terpaksa menghadapi harga bahan mentah yang mereka terpaksa import, bahan-bahan intermediate input yang mereka import dengan harga yang mahal. Kalau mereka dah naik, cost production dah naik, macam mana mereka nak menjual ataupun dengan kata lain, mereka akan menjejas daya saing mereka kerana harga kos dah mahal gitu. Jadi apa option yang kita ada? Ingat bahawa harga exchange rate ni merupakan satu harga. Jadi dia lebih kepada permainan sentimen ni. Dia permainan sentimen. Sebab tu kita concern dalam jangka pendek ni tahu aja dia. Jangka pendek kita bermain dengan sentimen. Jadi salah satu caranya ialah kerajaan boleh mempengaruhi sentimen ini. Kita katakan tadi pelabur asing nak masuk ataupun tak nak masukkan duitnya di dalam negara ini. Jadi kalau kita instill ataupun kita tanamkan confidence kepada pelabur asing bahawa negara kita ni memang negara yang sungguh serius dalam meningkatkan kecekapan ekonomi dia. Jadi kalau itu boleh kita yakinkan, kita akan dapat menarik pelabur asing. Tapi sebelum itu, saya nak jelaskan bahawa perkataan pelaburan ataupun pelabur ini kadang sering kali disalah ertikan. Maksud pelaburan sini ialah short term capital flow ni. Tapi yang kita mesti bezakan antara short term capital flow dengan long term capital flow. Long term capital flow ni FDI. Jadi kalau kita lihat tengok short term capital flow tadi ni lebih bermain-main dengan sentimen. Kalau kita dapat memulihkan sentimen kita yang menjadi lebih yang positif, pelabur bertambah yakin. Macam apa yang kerajaan boleh buat? Ialah kerajaan perlu mengadakan selain daripada interest rate policy dengan exchange rate policy jadilah apa yang dia boleh buat ialah dia mengadakan satu dasar yang jelas bahawa ekonomi ini adalah within our control. Kita ada rancangan yang jelas bahawa kita nak menyerahkan keputusan ekonomi ini kepada kuasa pasaran ataupun kerajaan nak lebih banyak campur tangan di dalam kawalan harga ataupun di dalam pemberian subsidi seperti ini. Jadi yang ini kerajaan kena jelas. Kalau bagi saya fikir, tentunya bagi saya fikir kita kena serahkannya kepada kuasa pasaran.
Tapi bukan semata-mata kepada kuasa pasaran, ada juga campur tangan di situ. Ada juga campur tangan, tetapi dasarnya kena jelas. Jadi pelabur-pelabur short term jadi akan nampak perkara ini sangat-sangat meyakinkan, maka mereka berani park duitnya, masukkan duitnya di situ. Bagi long term capital flow pula lain, Lokman. Long term capital flow ni dia adalah bergantung kepada fundamental kita, fundamental ekonomi kita. Iaitu bagi long term capital flow, kita bermatlamat untuk meningkatkan produktiviti. Jadi rentetan daripada peningkatan produktiviti ni banyaklah. Maknanya kita perlukan investment yang berbentuk digital, Internet of Things, peningkatan kemahiran, teknologi. Perkara-perkara sedemikian kita mesti buat, tapi benda ni jangka panjang. Jadi tadi Lokman tanya, patutkah kita rasa bimbang? Kan saya rasa patut. Sebab short term memang sangat-sangat memeritkan. Short term issue sangat memeritkan. Tetapi bagi jangka panjang itu lebih penting lagi. Bila ada kesempatan, kita mesti revisit kepada long term tadi. Saya fikir dalam kerajaan sekarang ni, mereka sedang berusaha untuk mengadakan apa yang dipanggil sebagai naratif ekonomi madani. Ekonomi madani adalah untuk menyusun rancangan jangka panjang. Cuma di sini sejauh mana kerajaan berjaya meyakinkan pelabur jangka pendek tadi dan meyakinkan pelabur jangka panjang akan program-program yang ada kerajaan. Saya tahu dalam ekonomi, dalam keadaan kita sekarang ni, politik juga memainkan peranan yang sangat penting. Jadi argument sana, hujah sini sangat-sangat mengelirukan. Itu terpaksa ditangani oleh kerajaan yang ada sekarang ni lah. Adakah Prof merasakan bahawa kerajaan mengambil masa yang mungkin terlampau lama untuk merangka atau komunikasi, polisi dan hala tuju ekonomi, kerana antara kritikannya adalah kita faham bahawa kebanyakan faktor yang membuatkan nilai ringgit jatuh adalah faktor luaran, tetapi ia juga tidak dibantu oleh faktor dalaman seperti ketiadaan matlamat hala tuju visi yang jelas berkenaan dengan ekonomi negara, sehingga pelabur mungkin khawatir atau ada segelintir yang mengambil pendekatan tunggu dan lihat sementara ada sedikit clarity berkenaan dengan polisi. Apa pendapat Prof berkenaan dengan policy clarity yang kerajaan tunjukkan sekarang ini? Itulah yang tadi saya dah katakan. Bermakna maksud saya begitulah dia. Dia tidak ada rancangan. Kalau lambat merancang, lambat mengemukakan rancangan sehingga kan boleh meyakinkan pelabur jangka pendek dan jangka panjang, juga kesannya negatif juga. Itu makna timing itu penting dan juga bagaimana kerajaan menangani gangguan politik yang ada sekarang ni kan. Perkara-perkara sedemikian juga penting untuk membina keyakinan, membina sentimen yang positif. Dan sentimen ini untuk dua-dua sekali, Lokman, untuk jangka pendek dan untuk jangka panjang, untuk short term dan untuk long term capital flow ni. Di mana keseimbangannya Prof? Kerana Prof khasnya selaku seorang ahli ekonomi tidak suka jika kerajaan terlampau campur tangan, interfere dalam pasaran seperti mana ramai ahli ekonomi yang lain. Tapi pada masa yang sama, dan kita bincang sedikit tadi Prof, pada masa yang sama kerajaan juga tidak boleh dilihat tidak berbuat apa-apa. Jadi ia adalah keseimbangan antara membenarkan daya pasaran itu bergerak bebas, tidak terlampau mencengkam, tapi pada masa yang sama mempunyai kawalan dan mempunyai purview terhadap apa yang berlaku dan bukan hanya helpless sahaja dan mengatakan kita tinggal semua kepada daya pasaran, terutamanya untuk ekonomi yang masih lagi agak rapuh dan terbuka seperti Malaysia. Jadi di mana keseimbangan itu Prof? Soal keseimbangan ini adalah soal seni. Jadi payah untuk diberitahu di mana, kerana dia bukannya ada satu ukuran kuantitatif. Ini bergantung kepada deria rasa. Jadi makna dia kerajaan terpaksa meimbangi segala faktor-faktor yang ada di sekelilingnya.
Kerana seperti saya katakan tadi, isu jangka pendek ini juga sungguh memeritkan. Jadi bagaimana perkara itu mesti ditangani oleh kerajaan. Dan bagi jangka panjang juga begitu juga. Tetapi buat masa sekarang ni saya rasa kerana agak lambat untuk bertindak balas, menangani isu sentimen, juga mengemukakan plan-plan yang konkret, dan satu menyiapkan plan, yang keduanya ialah advocacy kepada plan-plan tersebut kepada orang ramai. Termasuk orang ramai sini termasuklah pelabur-pelabur jangka pendek dan pelabur-pelabur jangka panjang. Yang ini semuanya kita lihat reflectionnya ataupun cerminannya ialah pada kadar tukaran asing, dan juga seperti apa yang Luqman kata tadi ialah bursa saham kita tengok apa jadi. Kan berlega-lega pada bursa saham tu pada 1,300 tak naik-naik lagi, dan ramai yang telah menanggung kerugian kepadanya. Yang disebabkan oleh pelabur-pelabur asing telah lari meninggalkan, membawa dananya keluar. Dan yang tinggal sini hanyalah pelabur-pelabur yang dalaman, yang tidak bermaya untuk meningkatkan balik pasaran saham. Baik Prof, secara ringkasnya, bergerak ke hadapan sekurang-kurangnya untuk baki tahun ini Prof. Apa yang Prof lihat sebagai upside dan downside risk? Faktor-faktor yang mungkin akan memangkin penurunan ringgit atau bursa, dan juga faktor-faktor yang mungkin akan membantu kenaikannya bergerak ke hadapan. Adakah kita jangka lebih banyak lagi faktor luaran seperti pengukuhan dolar, atau akan ada faktor-faktor lain? Bagi saya fikir downside and upside risknya kan adalah saya katakan tadi, kalau kita lihat kepada faktor-faktor luaran tadi, kita lihat apa akhirnya berlaku kepada keadaan ekonomi di antarabangsa. Jadi kalau katakan keadaan ekonominya di antarabangsa itu bertambah baik, dan ini adalah faktor besar ni, okay. Kalau faktornya makin bertambah baik, maka kita mungkin dapat memperbaiki exchange rate kita. Kalau saya fikir kalau kita boleh settle pada RM4.50, RM4.30, itu pun dah cukup baik lah saya fikir. Tapi saya cuba lihat ini cuma short term tau. Tapi long term kita nak dapat supaya kita boleh di bawah RM4. Di bawah RM4. Tapi itu adalah pertimbangan long term. Maknanya kita mesti secara serius mengubah struktur kita. Itu di peringkat antarabangsa. Di peringkat dalam negara pula, ini bergantung kepada bagaimana kerajaan manage sentimen tadi. Jadi kita sedang melihatlah gini, apa akan berlaku pada dokumen-dokumen perancangan yang kerajaan akan bentangkan. Saya rasa ada 2-3 dokumen yang akan dibentangkan dalam 2-3 bulan ini kan. Dan yang immediately ialah bagaimana kerajaan menangani sentimen ini di dalam suasana PRN tadi. PRN yang akan berlaku ini. Jadi di situ kita akan nampaklah kalau kerajaan Pakatan Harapan ataupun kerajaan gabungan ini menjadi lebih kukuh lagi, mendapat penerimaan ramai, maka dia akan dan itu pun saya kata tadi bergantung kepada dokumen-dokumen rancangan yang mereka nak siapkan. Tetapi kalau berlaku sebaliknya, saya pun tak dapat predict lagi itu politik kan, bagaimana soal politik di negeri dan juga di federal, saya pun tak tahu. Ya, faktor ekonomi dalam dan luaran, juga faktor politik juga disulami di situ, dan ini keseimbangan halus yang perlu dicapai Prof. Seperti yang Prof sebut setelah tadi, inilah seninya dan tugas yang sukar. Kita tidak pernah menjangkakan bahawa tugas mentadbir negara dan ekonomi ini satu tugas yang mudah. Baik, terima kasih Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi. Terima kasih kepada anda menonton Agenda Awani. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.